ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berhimpun pada malam ni untuk kali yang keempat. Kita silap. Tak apa amal ni no. Okey. Hari tu kita sebut pasal agama tu mudah. Kalau siapa yang mahu minggu lepas, kita kemukakan dalil-dalil tentang agama tu mudah. Siapa yang bagi susah agama, dia akan tewas. Kita sebut, kita cerita macam-macam lah. Macam mana Nabi marah sahabat-sahabat dia yang bagi sahabat-sahabat yang terdekat buat agama ni bagi jadi susah. Okay, baca semayang Isya, baca surah Baqarah, dia marah sampai muka dia merah, sampai sahabat kata aku tak pernah tengok Nabi marah sampai macam tu. Okay. Lepas tu kita masuk satu lagi tajuk dalam kitab ni, muka surat 15, sumber-sumber fiqh Islam. Yang pertama sekali yang dipanggil sebagai masadirus syariah, sumber hukum kita, sumber syariat kita. Yang pertama sekali Al-Quran. Sebelum hadis, Al-Quran dulu. Jadi Al-Quran diletakkan sebagai sumber yang pertama. Apa-apa saja hukum, kita perlu rujuk Al-Quran dulu. Tak kira lah kita bincang pasal apa pun, kita tengok ada tak Al-Quran sebut tentang benda ni. Lepas Al-Quran kita tengok hadis, macam mana hadis tu mentafsirkan Al-Quran, ataupun ada kadang-kadang hukum yang Al-Quran tak sebut, hadis sebut. Tapi hari ni insya-Allah orang pun tahu apa nak ada, kita bincang pasal Al-Quran saja. Kita tiap hadis lagi. Hadis pun panjang juga. Kita nak tahu beza sunnah, sunat apa beza, nanti kita bincang tengok insya-Allah minggu depan. Hari ni kita ambil sikitlah hadis. Kita ambil sikitlah orang kata apa tentang Al-Quran. Dalam ni dia sebut ta'rif Al-Quran. Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran yang pertama sekali dia kalamullah, kata-kata Allah. Mu'tazilah kata Al-Quran ni apa? Makhluk. Panjang perbahasan dia. Okey. Al-Quran ni kalamullah, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebab ada juga yang lain kalamullah diturunkan kepada Nabi lain. Sebab tu takrif dia kena sebut macam tu, untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan, kekufuran kepada cahaya iman. Okey. Al-Quran ni dia turun untuk nak keluarkan manusia ni daripada kesesatan, daripada kufur kepada iman. Dan Al-Quran ni dia satu, orang kata apa, kita nak letak dia tu, kena kita nak panggil dia sebagai sumber rujukan utama. Dia digunilah Al-Quran ni dia dustur. Dustur ni makna dia perlembagaan. Jadi orang Islam, perlembagaan dia Al-Quran lah. Dusturul ummah, perlembagaan umat ni Al-Quran. Apa saja berkaitan dengan hukum ke kehidupan ke, mesti kembali kepada Al-Quran. Okey. Dan Al-Quran sendiri, kita tak, dia ada orang kata apa, satu kemuliaan dari segi tarkib bahasa dia tu, yang mana Nabi Muhammad SAW bila dia baca Al-Quran ni, orang jadi bergetar hati, jiwa boleh terbang bila dengar Al-Quran. Musyrikin dulu. Dan Al-Quran ni kita tak perlu bimbang, sebab kita tengok pada hari ni kan, kita tengok dulu kita dengar di Itali, di Rom, orang bakar Al-Quran. Orang bakar Al-Quran di Rom. Lepas tu dah bakar Al-Quran, semua pakar suka lah. Kita pun tak boleh nak buat apa, dia bakar tempat dia. Jadi pendekatan kita, adakah kita perlu bakar balik kitab-kitab dia?
Adakah perlu macam tu? Al-Quran dibakar. Tetapi kita perlu ingat, orang putih ataupun orang-orang barat yang anti-Islam, dia boleh bakar Al-Quran, tapi dia tak boleh bakar Al-Quran yang ada di dada-dada orang yang beriman. Sebab tu bakarlah macam mana pun, hanya mencipta satu kerugian dan pembaziran. Sebab Al-Quran dia tersemat di hati orang yang beriman. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam surah Hajar ayat 9, inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu, dan sesungguhnya kami, nazzalna zikr, yang kami turunkan zikr. Zikr itu Al-Quran. Wa inna lahu, dan sesungguhnya kami baginya, bagi Al-Quran itu, lahafizun, penjaganya. Dan Quran diturun, Allah Ta'ala sendiri akan jaga Quran. Sebab tu kita tengok di Kanada ada satu orang budak umur 10 tahun, tunjuk kat dia perkataan Arab, dia tak boleh baca, tak ada baris, dia tak boleh baca. Kita tulislah kat dia apa Muhammad ke apa ke, dia nak baca tak boleh, tapi dia hafal Al-Quran. Kita pernah tengok kita novel, orang boleh baca novel, tapi ada orang hafal novel pendek aja, tak hafal dia. Tapi Al-Quran, budak-budak kadang-kadang yang duduk mahat tafiz semua dia hafal Al-Quran, dia tak faham makna pun, Arab tak boleh cakap, tengok pun nak terang tak boleh, makna dia tak faham, tapi dia boleh hafal Al-Quran kamil. Inna nahnu lahafizun, Allah Ta'ala jaga Al-Quran. Jaga Al-Quran, dia letak dalam hati-hati orang yang beriman. Jadi bakar macam mana pun, dia catatan macam ni dah, kalau dihimpun semua mushaf, semua Al-Quran tu, mushaf tu dihimpun dan dibakar, Quran tidak akan hilang. Itu janji Allah kepada kita. Sebab orang kafir ni, dulu ada satu presiden Britain, Harold Wilson. Dia merintah waktu tu tahun 1964 sampai 1970. Dia jadi 2 kali presiden. Dia pernah masuk dalam parlimen di Britain, dia pegang Quran. Contoh dia pegang Quran, dia kata kalau Al-Quran ni ada di dalam hati orang-orang yang beriman, Eropah tidak akan berada di depan. Dan kita tidak boleh menguasai Timur Tengah selagi itu Al-Quran ada di dalam hati-hati orang Islam. Dia kata, dia takut dengan Quran sampai macam tu. Tapi yang peliknya, di Malaysia, kita pergi takut dengan Bible. Betul tak? Nak terjemah perkataan Rabb, Tuhan tu kepada Allah, nak sujud tu tak ada masalah, tu satu penjagaan ilmu. Tapi nak kata sampai Bible ni tak boleh terjemah bahasa Melayu, takut orang terpesong apa semua kan. Sagi kita tengok belas kali sebelum kita nak balik, kita tengok hari ni saya bawa ni dia, ni kitab ni, jangan takut lah, ni bukan Al-Quran, ni kitab Injil yang disebut sebagai Bible, bukan Injil betul yang turun dekat Nabi Isa tu. Injil yang diseleweng dan Taurat yang diseleweng dipanggil Bible. Yang ni bahasa Arab dengan bahasa Inggeris. Nak cari bahasa Melayu tak jumpa. Tak bawa kita terjemah, kita sembang. Pasal apa yang orang takut sangat dengan benda ni? Sebab lain ni kita nak sebut pasal Quran, kehebatan Quran, kita nak compare dengan kitab yang orang Melayu takut. Ni ulama dia bukan hafal apa benda ni. Sebab apa? Sebab Allah tak jaga. Tak ada ulama dia yang hafal. Kalau sebut kira ulama orang Islam pula yang hafal Al-Quran, yang Allah Ta'ala bagi kat depa otak macam komputer, kita sebut Ahmad Didat, Zakir Naik apa semua, depa pula yang hafal benda ni. Ulama depa sendiri tak hafal. Petik cerita hari Ahad, sembang menyanyi balik. Macam tu je. Serius. Tapi kita nak tengok di sini, kita nak cerita dulu pasal Quran, macam mana kemuliaan Quran tu. Last sekali pun kita nak tengok. Kita nak ambil dalam 2 ayat aja. Lebih kurang, nak banyak aku tak ada. Okey.
Okey, yang sebut tadi presiden tu dia takut dekat orang kata apa, dekat Quran sampai macam tu. Jadi dia punya lah takut lah kali ada hak yang bakar pun tak guna, iflas, merugikan, membazir aja. Sebab Al-Quran tetap tersemat kepada dada-dada orang yang beriman. Jadi kita nak lawan mereka balik, kita bukan gaduh pergi bakar kitab mereka. Kitab mereka ni senjata utama untuk kita lawan mereka. Kita tak payah lawan orang Kristian, orang Yahudi dengan Al-Quran. Kita lawan dengan kitab mereka sendiri. Tak boleh takut dengan kitab ni. Tak ada kitab ni kita nak lawan mereka susah. Bukan kata Al-Quran tak mampu. Kalau kita borok main hujah Al-Quran, dia kata ni Quran ni apa? Kami tak percaya Al-Quran ni. Quran ni Muhammad reka. Kita bawa main kitab mereka sendiri, dia nak tolak macam mana? Kebatilan, tanakut, pertentangan dalam kitab mereka yang mereka tak boleh jawab sampai hari ini. Jadi sebab tu bila mereka dengar Al-Quran, Allah SWT kata, wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Quran, telah berkata orang-orang yang kafir, la tasma'u li hadzal Quran, jangan hampa dengar Quran ni, wal ghawla fihi la'allakum taghlibun. Bila hampa dengar orang baca Quran, surah Fussilat ayat 26, bila hampa dengar baca Quran, wal ghawla fihi, hampa menyanyi. Orang kafir, Allah Ta'ala rakamkan perkataan orang kafir, orang musyrikin dalam Quran, wal ghawlu fihi la'allakum tughlibun. Makna kata kalau hampa dengar orang baca Quran, hampa menyanyi, hampa tempik, wah buat gitu, la'allakum tughlibun, sehingga hampa menang dan menewaskan orang yang baca. Makna kata bila orang baca Quran, ada seorang duduk tempik, jadi imam sudah lah, orang jadi imam kan, baca sikit punya sedap, tengok punya pecun, lupa. Jadi macam tu lah, nak kontra tu, mereka nak berhujah tak boleh. Quran kata hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawa main bukti. Kalau hampa orang-orang yang sadiqin, orang yang benar. Tapi dia pun tak boleh. Wal qawlu fi, tempik menyanyi untuk lawan dengan Quran. Lagu tu je orang kafir boleh lawan dengan kita bila kita baca Quran tempik. Cara tu je. Sebab Al-Quran diturun secara sikit-sikit nak menenangkan hati Nabi. Lepas turun Iqra, contoh turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Turun surah tu 5 ayat di Gua Hira tu. Nabi balik, Nabi ketang, Nabi tidur, Nabi selimun. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni bila dia nak panggil Nabi, dia tak panggil macam Nabi lain. Nabi dia panggil apa? Ya Adam, ya Ibrahim, Al-Quran sebut kan. Ya Muhammad jarang. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nabi. Cantik makna ada tu. Nak tunjuk kasih sayang Nabi Allah SWT kepada Nabi itu lebih pada Nabi-Nabi lain. Pujuk Nabi, nak pujuk Nabi. Quran turun tu sikit-sikit ni kerana nak pujuk Nabi, nak meraihkan benda yang berlaku. Bila satu benda berlaku tak tahu hukum, Quran turun. Okey. Quran juga turun sikit-sikit ni. Surah Isra ayat 88 turun nak cabang orang kafir, musyrikin. Allah Ta'ala sebut, qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Kalaulah berhimpun, bersatu, bersepakat al-ins manusia wal jin dan jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan seperti mana Al-Quran ni, la ya'tu bimithli, dan mereka tak akan boleh buat. Manusia dengan jin bersatu. Okey, manusia dengan jin bersatu untuk buat apa? Untuk nak reka Al-Quran, untuk lawan Al-Quran, untuk tanding Quran. La ya'tu bimithli, depa tak boleh mai, depa tak boleh buat mai. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun depa ni bersatu di antara sama lain, mana tolong menolong. Kau ni tolong, buat daripada Adam sampai lah
Manusia dengan jin daripada tempat Adam bela tak boleh buat. Lepas tu mai lagi satu ayat. Tadi dia suruh buat mai Quran. Quran lengkap lah. Komplit ni Quran. Tak boleh buat mai. Atau mai dekat ayat lain. Am yaquluna iftarah. Bal fa'tu bi'ashri suwar. Yaquluna iftarah. Hampa kata Quran ni benda yang direka. Fa'tu bi'ashri suwarin mislihi muftarayat. Hampa reka mai 10 surah sudah. Tadi minta mai Quran kamil, sempurna, tak boleh buat mai. Ayat yang kedua dia dalam surah Hud ayat 13, buat mai 10 surah sudah. Buat mai 10 surah pun tak boleh juga. Dah 10 surah pun tak boleh. Dah 10 surah pun tak boleh. Allah Ta'ala mai lagi satu ayat yang sangat-sangat menghina dan melemahkan orang-orang musyrikin. Dalam surah Baqarah ayat 23 dan 24. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kamu ragu-ragu dengan dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mislih. Datangkanlah satu surah macam mana Quran. Macam mana bimithlihi, macam mana Quran. Buat main surah boleh pendek sekali. Buat main satu surah ya. Wad'uhum syuhada'akum, dan panggillah wa syuhada'akum min dunillah, kecuali Allah Ta'ala, in kuntum sadiqin. Panggillah siapa pun. Buat main Quran lengkap tak boleh. Buat main 10 surah saja pun tak boleh. Lepas tu buat main satu surah ya. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Allah berfirman, dan mereka tak akan buat. Walan, dan mereka tak boleh buat, dan mereka tak akan buat. Lan ni Ibn Katsir kata lan nafi li ta'bid fi mustaqbal. Ibn Katsir dalam mentafsirkan ayat ni, dia kata lan ni maksud lan taf'alu. Lam taf'alu dia madhi, benda yang dah lepas. Makna kata dari dulu sampai lah tak boleh buat mai. Lan ni li ta'bid, makna kata menafikan benda yang akan datang sampai bila-bila. Penafian tu dikatakan pada waktu tu, tapi benda tu berterusan sampai bila-bila. Li ta'bid, nafi sampai selama-lamanya. Bahasa Arab ni dia setiap satu perkataan dia ada dalalah dia ada petunjuk dia. Macam lan bila masuk dengan fi'il mudhari', dia menafikan benda yang akan datang. Jadi bila menafi benda yang datang, bila kita guna lan, dimaksud dia lan li ta'bid ni bukan semua lan li ta'bid dalam Quran, tapi di sini lan li ta'bid. Maknanya tak sampai bila-bila, sampai kiamat pun tak ada orang yang boleh buat main satu surah ya. Macam Al-Quran. Fattaqun nar, maka takutkanlah kepada api, wallati waquduha an-nas wal jarra wa'idda lil kafirin, dan api neraka itu disediakan kepada orang kafir. Udahlah tak boleh buat main. Kita tengoklah cara Al-Quran dia susun. Mula-mula suruh 10. Mula-mula suruh buat main Quran sempurna. Satu biji Quran tu, satu mushaf tu, tak boleh. Suruh buat main 10 surah, tak boleh. Suruh buat main satu surah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tahu dah, satu ayat pun tak boleh buat main. Tapi sebab apa? Dia duk pi cabang banyak-banyak kali macam ni. Siapa tak cabang terus buat main satu surah? Siapa cabang Quran dulu? Quran semua. Lepas tu cabang 10 surah. Lepas tu cabang satu surah. Kenapa banyak kali? Sebab bila benda tu menambahkan kehinaan kepada orang yang tercabar. Contoh kita nak cabang satu orang. Ini orang kata apa, kita hero sikit kan. Nak ajak lawan tumbuk mana? Ajak lawan tumbuk, lawan silat ke lawan apa ke. Dia tak, kalau hang boleh tumbuk aku lah. Hang boleh tumbuk aku 30 kali je. Kira hang menang. Lawan. Tak boleh tumbuk. Tak apalah, lawan kita lawan lain. Kita lawan lain, hang boleh tumbuk aku 10 kali je. 10 kali yang tumbuk aku, hang menang. Lawan juga, sekali pun tak boleh tumbuk. Tak apalah, lain kita lawan sekali lagi, hang boleh tumbuk aku sekali je, hang menang. Lawan juga, tak boleh, tak kena juga, tak boleh tumbuk juga. Jadi nak abang kata, suruh kawan ni berlawan sampai 3 kali. Dan kita tahu dah memang dia tak boleh tumbuk kita.
Nak buat apa maknanya? Bila orang duk tengok lagu tu, nak menambahkan kehinaan kepada orang tu. Bukan tak boleh, tak apalah, jom ni kita lawan. Tumbuk aku sekali menang. Lawan sekali habis selesai. Tak, lawan sampai 3 kali. Cabak sikit, berturun sikit, turun sikit, nak bagi nambah orang tu berasa hina, tak boleh. Dan Arab pada ketika tu dia masyhur dengan syair, dia hebat. Dan syair-syair depa ni cukup hebat sampai orang kata apa, dia boleh syair Arab dulu dia boleh menghina satu orang yang mulia jadi terlalu hina, dan dia boleh puji satu orang yang hina jadi terlalu terpuji. Dan syair-syair tentang cinta apa semua memang menusuk kalbu. Bahasa Arab ni bahasa yang cantik, kata. Tapi kalau orang tanya kita lah, kalau orang tajuk sikit, pasal apa Quran turun bahasa Arab? Agak-agak kita nak jawab aku nak. Buat Al-Quran ni dia turun bahasa Arab, dia tak turun bahasa Melayu. Selalunya orang akan jawab Al-Quran ni turun bahasa Arab sebab bahasa Arab ni dia cantik, makna dia luas, dia punya bahasa tu tersusun. Dia duk puji bahasa Arab ni, dia duk puji bahasa Arab. Mata dia puji bahasa Arab, balaghah dia, mantik dia, bahasa dia cukup cantik, sebab tu Quran turun bahasa Arab. Jawapan tu salah. Al-Quran turun bahasa Arab sebab Nabi Muhammad orang Arab. Lau kana Muhammadan Faransiyan lanazala Al-Quran bil Faransa. Kata guru saya, doktor di universiti sana, dia kata kalaulah Nabi Muhammad tu orang Perancis, Al-Quran akan turun bahasa Perancis. Jadi kalau kita kata Al-Quran ni, dia sebab dia sempoi, sebab dia power, sebab dia bahasa dia terlalu tinggi, terlalu cantik, balaghah dia tu smart, fasahah dia tu, bahasa dia senang sebut apa semua. Sebab tu Allah Ta'ala turun Al-Quran dalam bahasa Arab, makna kata kita menafikan kebolehan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menurun Al-Quran dalam bahasa lain. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mampu turunkan Al-Quran dalam bahasa Melayu dan menjadikan bahasa Melayu satu sastra yang hebat. Tetapi diturunkan dalam bahasa Arab sebab Muhammad Arabi, sebab Nabi Muhammad Arab. Dan pada ketika tu satu mukjizat yang utama untuk melawan kaum musyrikin, sebab mereka ahli bahasa, ahli fasahah, kerja mereka bersyair ya, menyaga bersyair. Jahilah lah, tanah anak lah. Tapi nak habaq kata mereka dalam mereka duduk jahiliah tu, mereka ada satu tamadun bahasa yang tinggi. Kita pernah dengar Imrul Qais, nama-nama penyair jahiliah sebelum datangnya Islam. Dan syair-syair mereka ni yang hebat-hebat ni ada pertandingan. Satu gini abang, tak ada satu bangsa dalam dunia ni yang ada satu pasar bahasa. Suqil Uqas misalnya, dia ada, orang kata apa, orang Arab ni dia ada pasar bahasa. Pasar bukan untuk jual ikan, untuk lawan syair. Agak-agak kita ada tak zaman-zaman dulu, satu pasar, satu tempat, orang-orang yang pandai berpantun ni piduk pantun orang tu, piduk sajak orang tu. Tak ada, bangsa lain tak ada, bangsa Arab saja. Dia ada satu pasar untuk bertanding. Dan siapa yang menang dalam tandingan tu, qasidah dia, bait-bait syair dia akan digantung. Dia panggil mu'allaqat. Syair mu'allaqat ni orang yang hebat lah. Bilang balik pasal tadi, Al-Quran turun dalam bahasa Arab sebab Nabi Muhammad Arab, dan turun untuk mencabar kaum tu yang pakar bahasa. Sebab tu bila Al-Quran turun, dia turun lain daripada susunan penyair-penyair. Contoh kita surah Al-Qalam turun, nun wal qalami wa ma yasturun. Orang Arab dengar nun, dia kita tahu makna apa? Kita tak tahu makna tasbih Allah Ta'ala tidak. Jadi sebab apa dia turun lagu tu? Turun lagu tu
i'jaz untuk melemahkan orang Arab. Orang Arab bila dengar nun, alif, lam, mim, dengar perkataan macam ni, dia kata ni Quran mai pula dah. Apa dia ni? Dia berasa pelik. Sedangkan Al-Quran nak kata apa? Ini adalah satu huruf daripada huruf yang kamu guna dalam bahasa kamu, tapi kamu i'jaz dalam mendatangkan makna dia. Kamu melemah dalam mendatangkan makna dia. Kamu tak boleh nak faham. Hamim, Yasin. Sedangkan syair tak pernah guna benda tu. Penyair hebat macam mana pun tak pernah guna huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf terputus macam tu. Bila turun lagu tu jadi terkejut lah. Nun, apa dia ni? Nak kata apa? Dia tuduh Nabi gila. Nun turun. Wal qalami wa ma yasturun. Ayat tu turun nak habaq atas Nabi tak gila. Dengan nikmat kami Nabi tak gila. Nak pujuk Nabi. Turun perkataan-perkataan yang macam ni sehingga orang Arab jadi pening. Kadang-kadang mereka dah nak percaya dah, tapi cuma ego ya. Ego dengan kursi mereka, dengan kedudukan mereka, sebab tu mereka tak mahu. Salah seorang penyair yang di antara penyair yang terhebat pada zaman Nabi, nama dia Labid bin Rabi'ah. Labid ibn Rabi'ah. Labid bin Rabi'ah ni dia sahabat Nabi. Dia masuk Islam pada tahun 9 Hijrah. Nabi Muhammad SAW wafat berapa hijrah? 11 hijrah. Jadi dia masuk Islam 2 tahun sebelum Nabi meninggal. Dia masuk Islam lewat. Dan dia mati dalam Islam. Dia sahabat Nabi. Dia orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah. Satu hari dia dengar orang duk cerita pasal Nabi Muhammad ni. Dia dengar pasal cerita ayat-ayat yang duk cabang masuk Al-Quran, tapi dia tak dengar Al-Quran sendiri. Dia tak dengar perkataan tu daripada Quran sendiri. Nabi habaq pasal ayat duk cabang tu, Nabi turun ayat tadi kita kata fa'tu bimislihi apa semua, Nabi baca. Nabi sebut, orang Arab dengar. Orang pakat duk sembang sampai kat dia. Orang sembang tak sebut bahasa Al-Quran. Orang sembang tahu tak Muhammad buat kacau tu. Awak siapa? Dia lah ni, dia cerita, dia cabang kita siapa boleh bermain ayat-ayat yang dia duk sebut tu. Ayat-ayat sihir, ayat-ayat gila yang dia duk sebut tu, dia sebut main. Macam tu. Dia dengar, dia marah. Okey. Dan Nabi kata, ayat-ayat Quran ni kata asatirul awwalin, benda-benda dongeng orang dulu. Digambarkan ayat Quran ni asatirul awwalin, benda-benda dongeng orang dulu. Hina Quran sampai macam tu, kata Nabi gila apa semua. Jadi dia ni, dia rasa tercabar. Dia tulis satu qasidah, yang dalam qasidah tu dia menjauhkan orang daripada Nabi, menjauhkan orang daripada Al-Quran, menjauhkan orang daripada Islam. Dia tulis satu qasidah yang sangat cantik, sangat lunak bahasa dia. Dia memang hebat. Tapi lepas dia masuk Islam, Nabi kata, ada satu hadis Nabi sebut, kata di antara kalam-kalam penyair yang paling benar Labid bin Rabi'ah. Waktu tu dia dah masuk Islam lah. Dan dia lepas masuk Islam dia tak pernah sebut kecuali 2 syair. Kita cerita sebab apa? Dia pasal dia tulis syair untuk bangkang, untuk tentang, untuk kontrol dengan Islam, untuk lawan dengan Islam. Dalam tu dia bubuh Al-Quran, dia hentam Al-Quran, dia hentam Nabi, dia hentam Islam. Lepas tu dia ni satu penyair yang dapat satu anugerah. Syair-syair dia, lembaran-lembaran yang ditulis qasidah dia tu boleh digantung di Kaabah, gantung di judran, di dinding-dinding Kaabah. Dan fi'atun qalilatun jiddan, golongan yang sedikit saja yang boleh dapat anugerah tu. Orang lain boleh syair, tapi syair dia takat duduk lagu tu lah, orang baca lagu tu kan. Nak gantung di pintu Kaabah, nak gantung di dinding Kaabah tak boleh. Hanya orang-orang yang tertentu ya. Dan orang yang tertentu tu sikit sangat. Salah seorang daripada dia, Labid bin Rabi'ah. Dia gantung. Satu orang Islam bila tengok, dia rasa izzah. Dia rasa izzah dengan kemuliaan Al-Quran. Dia tulis Al-Quran,
Dia tulis Al-Quran, dia pergi tempel tepi tu, pak. Orang tak tahu. Tu orang kata hikmah dalam berdakwah. Dia tak gaduh duk ingat, duk bertempik. Waktu tu Islam lemah di Mekah. Gaduh bertempik berlawan, kita kalah lah. Kan? Tu hikmah kita. Bila kita nak berdakwah, kita kena cari orang tu punca hikmah. Dia tak gaduh bertempik, dia tak pergi lawan dengan kawan tu, dia kata hang ni kutuk kami apa semua, tak ada. Dia ambil Al-Quran, dia tulis, dia pergi tempek tepi dari apa ni qasidah tadi. Hari yang seterusnya Rabi'ah dia jalan. Sebab yang duk boleh gantung di situ dia ya. Dan orang lain tu mungkin jarang tulis, tak gantung dia, tulis dia gantung sebab dia baru tulis, tak ada orang lah tulis. Dia tu ada satu lagi tepi duk jauh, dia nampak dia pergi pelan dekat. Pergi pelan dekat. Dia tempik. Woi, dia tempik. Habis orang-orang musyrikin Mekah, pembesar musyrikin main duduk kat dia. Mahaza, dia tak apa ni. Dia tanilah yang Muhammad dah sebut tu. Dia jalan daripada situ, dia pergi rumah Nabi. Dia tanya Nabi, cerita kat aku pasal Islam, baca aku Al-Quran. Nabi membaca kat dia Al-Quran. Lah hari dia kata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam. Bukan gaduh syarah apa pun. Dia ahli bahasa, tapi cuma dia tak ada peluang untuk tengok Al-Quran, untuk dengar Al-Quran. Tiba-tiba satu syair dia waktu tu orang kata dia tempik, dia kata mahadza qaul bashar, dia kata ni bukan kata-kata manusia ni. Dia kata macam ni bukan kata-kata manusia. Dia pergi jumpa Nabi sebut pada Al-Quran lain, dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Cerita ni ada dalam Syair wa Syu'ara yang ditulis oleh Ibn Qutaybah. Lepas tu ada dalam Tabaqatul Kubra bin Sa'ad, cerita pasal ini. Lepas tu Maulana Wahiduddin Khan, satu tokoh ulama India juga yang cerita benda ni masuk dalam kitab dia. Nama kitab tu Al-Islam Yatahadda, Islam mencabar, kitab tu. Okey, last sekali seterusnya dia masuk Islam, dan dia ni umur panjang. Zahabi sebut umur dia 147. Dan waktu dia masuk Islam umur dia 90. Umur dia 90 dah masuk Islam. Jadi dia dan dalam Islam lebih kurang 55 atau 57 tahun. Ada riwayat yang sebut 55. Ada 145. Jadi dia dan orang kata duduk dalam keadaan Islam lebih kurang 57 hingga 55 tahun. Sebab dia masuk Islam umur 90. Pada zaman Umar ni tanya dia, kata ansyidni, dia kata bi sya'iruka, dia kata nasyidkanlah, dendangkanlah kepada aku syair-syair kamu. Tahu dia kata apa? Dia tak kata apa, dia baca surah Baqarah. Umar kata, apa dia bang? Aku suruh baca syair, bukan suruh baca surah Baqarah. Dia kata, setelah aku membaca surah Baqarah, allamani Allah, setelah Allah Ta'ala mengajar aku, maksudnya dia dapat baca surah Baqarah dengan Ali Imran, dia tak pernah ucap satu syair pun. Kesan Al-Quran kepada dia, yang dulu orangnya hebat dalam syair, last sekali dia tinggal macam tu je. Dia tinggal, dia tak bersyair dah. Umar suruh dia baca syair pun, dia baca surah Baqarah. Nah, abang kata dia malulah untuk bersyair dengan kehebatan Al-Quran tu. Ada satu cerita lagi yang lagi orang kata apa, lagi dahsyat pula ni. Abdullah bin Muqaffa, dengar? Abdullah bin Muqaffa, dia ni orang Faris, dilahirkan dalam keadaan beragama Majus, orang Iran. Lepas tu dia masuk Islam, dan dia ni terkenal sebagai tokoh zindik, dikatakan daripada zindik, dan dituduh sebagai zindik. Dan dia pernah karang kata-kata yang bertentangan dengan Al-Quran. Pada satu hari, orang-orang zindik ni berhimpun pergi jumpa dia, nak suruh dia reka Al-Quran.
Orang dia ni pun hebat juga. Dia memang hebat. Dari segi balarah dia memang terkenal. Dari segi akidah dia kita tak pakai lah. Akidah dia penyakit. Akidah penyakit ni akidah dia tak betul lah. Tapi dia ni dari segi balarah dia memang hebat. Dan dia zaki, dia pandai. Kata-kata dia tu boleh kira orang hak duduk elok-elok lembut, kalau dia bercakap boleh mengkit pergi perang. Orang hak nak perang dah muka merah dah, kalau dia bercakap boleh duduk lembut balik. Nah, abang kata dia boleh susun kata-kata dengan baik sehingga boleh tarik hati-hati manusia. Lepas tu dia ni dia masuk Islam, tapi dia akidah dia ada penyakit sikit. Dia banyak ucap kata-kata yang bertentangan dengan Al-Quran. Satu hari pok-pok zindik ni pergi jumpa dia. Dia kata kita letih dengan Al-Quran ni, tak boleh buat apa. Dia ni hang kena reka Al-Quran. Dia pun mengambil cabaran tu 6 bulan. Dia tak keluar rumah. Dia duduk pilih. Dia nak reka Al-Quran tu 6 bulan dia tak keluar. Dia kurung diri dan 6 bulan dalam rumah untuk reka Al-Quran. Bila tepas 6 bulan ada satu sahabat zindik ni dia masuk tengok dengan pen penuh dengan buku kertas berkelempangan, hak nu buku ni buat. Tak boleh. Last sekali dia keluar, dia tempik aku gagal. Tapi dia cuba. Abdullah bin Muqaffa dia cuba untuk ayat Al-Quran. Tapi last sekali dia gagal. Gagal untuk nak cerita Al-Quran. Dia ni orang yang jenis tak mengaku kalah. Orang pandai cakap ni dia tak mengaku kalah. Dia salah pada pusing. Orang pandai cakap ni kalau tengok parti elok, dia salah pada pusing. Dia pusing bagi dia betul. Jadi macam salah seorang dia ni, dia lagu tu. Dia pusing sampai dia betul, tapi tang nak ikut Al-Quran lah kali dia mengaku. Dia mengaku, dia habang dekat kawan-kawan dia geng-geng lagu dia juga. Dia habang kata, fashal tu. Aku gagal. Dia gagal, dia bukan cuba sehari, dia bukan cuba 2 hari. Dia cuba banyak hari. Maknanya dia mungkin dia duduk karang, tulis tak kena, tulis tak kena. Buang masa 6 bulan kurung dia. Tapi cerita dia disebut oleh orang orientalis. Atau Maulana tu pun sebut, Maulana Wahiduddin Khan pun sebut dalam kitab dia Islam Tahdi, sebut kisah-kisah ni. Satu ada hebat Quran ni, hebat tak hebat. Satu hari Nabi pernah kan nak keluar pergi semayang di Kaabah. Nabi keluar nak semayang di Kaabah. Waktu tu ada satu majlis. Dekat Kaabah tu ada satu majlis pembesar-pembesar musyrikin Mekah. Pembesar-pembesar Quraisy, musyrikin Mekah. Dia ada satu orang kata macam khemah, macam pondok duduk tepi tu dekat dengan Kaabah. Nabi pun keluar pergi semayang. Daripada Muhammad dan sebagainya, daripada bukat bergelak dia kutuk Nabi. Atau bicara kata siapa dia kalau berani ambil ni penyembelihan fulan, kotok-kotok perut unta, tai unta apa yang lepas sembelih dengan darah semua ni, pitok atas dia. Abu Jahal ambil pitok atas belakang Nabi. Baina katifain, dan di antara 2 bau. Ni bau tak tengah-tengah ni. Tak tengok. Tai unta, perut unta letak Nabi. Ibn Mas'ud cerita hadis ni. Dia nampak, dia kata aku tak percaya nak pergi tolong bang. Ni pempesak-pesak dua-dua ni. Mau pergi tolong dia kena juga. Geng tu tak buat kat Nabi, tak pergi tumbuk Nabi, tak buat tak tawan sebab Pak Melaka Nabi tu ada. Jadi Abu Mas'ud ni kalau dia pergi tolong jadi ni orang tak ada apa. Memang kena terpelantin lah. Dia pun tak berani nak pergi tengok. Sampai satu orang pergi habaq kat Fatimah pergi buang. Fatimah pun pergi marah mereka. Marah orang habaq tu. Lepas tu dah marah apa semua, Nabi pun terus sembahyang sampai habis. Dalam hadis lain Bukhari sebut Nabi baca surah An-Najm. Nabi bangun pada sujud tu, Nabi baca surah An-Najm. Pembesar-pembesar tu dengar. Nabi baca wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Orang duk, bila depa dengar semua hak duk gelak kat Nabi tadi ni senyap. Hang tengok aku tengok hang. Sebab depa ni semua orang-orang yang pandai dalam bahasa Arab. Sebab tu Al-Quran turun mencabar depa dalam keadaan bahasa.
Nabi dia tak boleh buat bagi orang mati hidup, kerana bukan mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi lawan dengan Quran ni. Depa tengah duk bergelak kat Nabi, depa petok taik perut unta kat Nabi. Depa tengah duk bergelak sakan tu. Fatimah mai duk marah depa buat bodoh aja. Bila Nabi bangun, Nabi baca wan najmi iza hawa wa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. Kita selalu baca kan, Nabi ni bukan dia bercakap dari hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Dia baca sampai habis surah. Orang musyrikin Mekah waktu tu pembesar senyap sunyi. Surah ni panjang tau, nak ada semuka lebih, dekat 3 muka lebih kurang, sampai habis. Di ayat-ayat yang terakhir, orang musyrikin dia dengar siapa sunyi, senyap sunyi Mekah, tak ada siapa cakap, sampai satu ayat dalam surah Najm ni, dia surah yang ada sujud sejadah. Surah yang pertama turun surah Najm. Sujud sejadah banyak kan, ada 14 apa semua. Apa ni kita dah baca surah sejadah, sujud sejadah pada kan. Okey, surah yang pertama adanya sajdah untuk sujud tu, surah Najm yang turun sampai satu ayat ni, ayat di antara ayat terakhir, afamin hadzal hadits tu'jabun. Nabi baca afamin hadzal hadis, dan adakah daripada perkataan ini tu'jabun, kamu hairan. Ayat-ayat apa? Ayat Quran lah Nabi baca. Wa tadhakuna wa la tabkun, hampa gelak, hampa tak teriak. Wa antum samidun, dan hampa sombong, hampa bongkak. Fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu lillahi wa'budu. Nabi sujud. Waktu tu Abu Jahal pun sujud. Semua musyrikin Mekah yang tahu, yang duk gelak kat Nabi sujud sekali. Depa sujud. Depa bukan mukmin. Depa bukan masuk Islam, tapi punyalah terpergun dengan ayat Al-Quran. Depa yang kafir tu pun sujud sekali dengan Nabi. Lah depa bangkit, depa sedang, "Woi, apa ni? Apa yang kita buat ni?" Mahaza dia kata, "Apa yang kita buat ni?" Nah, habaq kata mulanya Al-Quran sampai orang kafir yang depa tahu kata depa kafir, depa duk perli Nabi, depa duk kutuk Nabi. Bila Nabi baca ayat ni daripada awal sampai habis, sekali-sekali depa bersujud. Dan depa sujud, depa bangun. Kirmani dalam mensyarahkan hadis ni dalam Bukhari. Dia mensyarahkan hadis ni, dia kata mungkin ada 3 kemungkinan depa ni sujud. Kemungkinan yang pertama, depa nak sujud sebab depa nak sujud sebab ni surah yang ada sedah yang pertama. Nabi sujud kat Allah, depa nak sujud dekat bahala depa. Dan ihtimal kemungkinan ni Ibn Hajar dalam Fathul Bari tak setuju. Kemungkinan yang kedua, depa sujud tapi depa tak sedar kata depa sujud. Depa sujud tapi depa tak ada niat nak sujud, punya terpegun dengan ayat Quran. Kemungkinan yang ketiga, depa sujud tapi depa tak mau beleng dengan orang. Depa tak mau beleng dengan orang, makna kata depa sujud juga. Makna kata dah Nabi sujud, depa nak sujud juga. Kononnya depa takut. Ibn Hajar kata, nak takut pasal apa? Depa pembesar. Waktu ni bukan orang musyrikin takut dekat orang Islam. Waktu ni orang Islam yang takut dekat musyrikin. Jadi kemungkinan tu tak tepat. Jadi kemungkinan yang tepat, kemungkinan yang kedua, depa sujud depa tak sedar. Dah hari depa pakat bangun, depa tanya, "Oh, kenapa kita sujud semua?" Semua orang. Hadis tu Ibn Abbas dalam tafsir surah Najm dia sebut, sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam bin najmi wa sajada ma'ahu muslimun wal musyrikun wal jin wal ins. Ibn Abbas bila menceritakan tentang kejadian ni, dia kata yang sujud tu orang Islam, orang musyrikin, jin dan manusia. Waktu kejadian tu bukan sekadar musyrikin tu saja sujud. Orang Islam pun sujud, jin yang tak ada kena-mengena pun sujud, cuma orang tak nampak aja. Nak habaq kata punyalah Al-Quran ni, depa tahu, depa ahli bahasa. Yang duduk kafir, yang duduk gelak kat Nabi tadi, bila sebut-sebut wan najmi iza hawa, sengak.
Nabi baca sampai ayat tadi, fasjudu lillahi wa'budun, maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah saja. Depa hak yang duk benci dan duk ego ni pergi sujud sekali. Tak abang sampai tahap tu. Dan waktu tu bukan sekadar manusia, jin bersujud. Ibn Abbas cerita, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan Al-Quran ni dia bukanlah orang kata apa, dia bukan kitab fizik, dia bukan kitab orang kata buku kimia, kitab sains apa semua. Dia kitab akidah, kitab syariat, tapi terkandung dalam dia benda semua keadaan, semua benda, termasuklah sains-sains yang iktisyaf, yang benda-benda yang baru jumpa ni tentang sains, semua kita tahu, semua Al-Quran sebut dah. Satu kisah lagi tu, cerita dululah kan, tentang zaman Nabi, apa yang berlaku, tentang kemuliaan Al-Quran dan semua. Cerita pasal seorang profesor, kalau siapa pernah dengar nama dia, mungkin pernah dengar, Maurice Bucaille. Dia ni satu profesor Perancis. Dia keluar, dia belajar dari bahagian doktor sains, dan dia di antara pakar bedah yang paling hebat pada zaman dia. Maurice Bucaille, profesor orang Perancis. Pada satu masa, pada tahun 1981, Perancis minta dekat Mesir untuk bawa Firaun, mumia Firaun tu, bawa pergi ke Perancis. Maurice Bucaille ni orang kafir lah. Dia waktu tu dia orang kafir lah. Untuk buat apa? Untuk nak kaji mumia ni. Mereka nak kaji. Dan Maurice Bucaille waktu tu orang cerdik. Orang cerdik, pakar bedah lah, kita kata. Dia kira zaman dia tak ada orang lawan dia lah. Suruh bawa main mumia ni. Waktu tu orang Mesir kata telah bermusafirlah Firaun. Waktu tu orang Mesir kata, kata apa ni, naik ke terbang. Mumia ni, Firaun ni naik ke terbang sampai dekat Perancis. Presiden Perancis waktu tu pergi sambut Firaun. Hak dia kata, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Waktu tu Perancis, Presiden Perancis pergi sambut Firaun ni. Hak keput, hak yang orang awet ni, mumia ni. Bawa pergi kat Maurice Bucaille, dan Maurice Bucaille dilantik sebagai ketua untuk nak buat kajian ni. Nak analisis seluruh tubuh mumia Firaun. Kaji punya makan masa lama. Dia tengok dekat badan mumia ni, tengok dengan teropong apa semua cukup. Ada kesan macam garam. Dia kata tengok ke tengkok ni habis. Dalam ni dia ada, dekat angkung ni dia ada macam bergaram, badan-badan apa bergaram. Jadi Maurice Bucaille dia kata kemungkinan besar Firaun ni dia mati tenggelam dalam air laut. Sebab ni ada kesan air laut ni. Pegang. Okey. Lepas tu bila dia nak buat kenyataan tu, kawan-kawan dia kata, dia kata jangan buat ke tu. Nanti tu. Dia kata kalau hang buat lagu tu, orang Islam kan duduk habaq lama dah. Duk kata lagu tu. Dia pun tak jadi. Dia kata, dia tak kata orang Islam kata ada dalam Quran. Dah. Orang tu kata orang Islam ya zu'umun. Orang Islam duk sangka kata Firaun ni mati tenggelam. Kita kalau kita pergi kata lagu tu, kita pergi sokong lebar. Dia pun tak kata. Sehingga dah ada satu muktamar, satu conference dibuat kat Arab Saudi. Dan dia dijemput. Dia tu bincang pasal ni lah. Bukan pasal Firaun. Bincang pasal pemadahan. Dia doktor pakar bedah. Saudi jemput lah dia, ambil manfaat dengan ilmu dia, buat muktamar. Lepas tu dalam muktamar tu dia cerita, dia macam sama-sama lepas muktamar dia bersembang. Dia kata betul ke, dia kata dalam orang Islam dia kata apa ni, Firaun ni mati tenggelam. Lepas tu Syekh yang buat tu tak cakap banyak, ambil Quran, terjemah,
tunjuk kat dia. Ayat tu, wal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman qalbaka ayah. Dan pada hari itu kami selamatkan kamu dengan tubuh badan kamu, litakuna, untuk menjadikan liman qalbaka ayah, untuk dijadikan kamu kepada orang selepas kamu ayah, satu bukti, i'tibar. Lepas tu kau sebut lagi, wajawazna bani Israel bahran fa'atba'ahum fir'aun wa junudahu baghyan wa adwan. Dan telah kami bukakan laut tu, Bani Israel lalu dari laut tu dan mengikut mereka Fir'aun dan tentera-tenteranya. Baghyan ni, orang kata apa, baghyan ni merontak wa adwan, dengan penuh kezaliman dan pemusuhan. Hatta idza adrakahul gharq, sehinggalah Fir'aun tu hampir-hampir tenggelam, baru dia kata dia nak beriman. Boleh sepakat bila baca ayat ni? Dia kata mustahil, dia kata benda ni tak ada orang tahu, dan benda nak tengok mikroskop ni, benda ni baru wujud tak sampai 100 tahun. Hak ni cerita 1400 tahun lepas. Macam mana boleh orang Islam boleh tahu? Dia pun kaji Quran, last sekali dia masuk Islam. Dia masuk Islam, dia tulis apa? Dia tulis kitab apa? Dia tulis kitab Taurat, Injil, Al-Quran wa Ilmul Hadis. Dia tulis kitab, nama kitab tu Taurat, Injil, Al-Quran dan ilmu sains. Dan dia tegaskan dalam buku dia, apa saja yang sains sebut, Al-Quran sebut dah. Dia masuk Islam. Nah, abang sampai tahu tu. Ni banyak lagi kalau kita nak sebut pasal orang kata apa, pasal apa, cerita pasal kelebihan Al-Quran ni, tentang sains, tentang berlakunya apa, janin apa semua kan. Memang cukup banyak. Dia dipanggil dalam apa ni, peringkat akademik dia panggil i'jazul ilmi. Dia panggil mukjizat ilmu. Tapi mukjizat Al-Quran yang paling besar sekali ialah mukjizat bayan. Mukjizat bayan ni susunan Al-Quran. Susunan Al-Quran tu sendiri. Tapi nak tahu apa ni susunan Al-Quran yang kita kata bayan ni mukjizat paling besar, hak yang Labib bin Rabi'ah boleh masuk Islam tu lah. Labib bin Rabi'ah dia masuk Islam bukan sebab dia kata Fir'aun dalam laut apa semua, dia bukan pasal itu. Dia tengok satu ayat Al-Quran, dia kata ni bahasa ni bukan bahasa manusia. Susunan perkataan tu. Kita nak cerita pun dia macam orang kata apa, tinggi sebab kita nak kena faham betul bahasa baru kita boleh dapat. Macam apa ni ayat yang kata, tanya Nabi Ibrahim, anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim, anta fa'alta, adakah kamu yang lakukan pada Tuhan-Tuhan kami? Waktu tu Nabi Ibrahim kata Tuhan mana kan? Okey. Anta, adakah kamu fa'alta? Pasal apa Al-Quran tak kata afa'alta? Afa'alta tu adakah kamu lakukan? Sudah memadai. Tapi Al-Quran kata anta fa'alta, adakah kamu yang buat? Dia berbeza bila kita tanya satu orang, adakah hang buat benda ni? Adakah hang yang buat benda tu? Berbeza banyak. Dalam dia panggil ni ada istifham ingkari. Dia satu pertanyaan yang kita nak ingkar benda tu. Mana tu kita nak kata apa ni, kita nak masuk satu rumah. Okey. Kita bagi salam, assalamualaikum. Adkhul tu, adakah aku boleh masuk? Dalam masa yang sama kita nak ingkar kita boleh masuk. Makna kata kalau tuan rumah tak izin, kita tak masuk lah. Macam tu juga taknik Al-Quran ni. Kalau Al-Quran tu turun afa'alta, makna kata afa'alta turun tu nak ingkar perbuatan tu. Nak ingkar perbuatan apa? Kepala bahala hancur dah. Sebab tu dia kata anta, daklah ni hang kau yang buat benda ni. Dia bukan nak ingkar perbuatan dah berlaku, tapi dia nak ingkar Ibrahim tu. Hang buat ke orang lain buat? Dia tak, kalau kita nak compare dengan bahasa Melayu, kita tak ada contoh nak boleh masuk. Sebab dia special, dia bahasa khusus. Kalau kita nak ambil contoh lain, nak main tempek ni bahasa Melayu nak bagi jelas, tak boleh. Sebab dia memang khusus dia. Dalam Islam dia tak ada istifham ingkari apa semua ni.
Itu kita nampak dalam Al-Quran ni. Okey. Lepas tu kita dah sebut pasal Quran kan. Lalu orang duk tanya, Quran ni dia boleh, kita boleh ni tak? Boleh pegang Quran tak kalau tak ada yang semayang? Al-Quran ni kita boleh pegang tak kalau tak ada yang semayang? Dan baca dia boleh tak waktu kita tak ada yang semayang? Baca Al-Quran waktu tak ada yang semayang, tak ada uduk, kita nak baca Al-Quran. Imam Nawawi kata ajma'al muslimun ala jawaz qira'atil Quran lil muhdits fa afdal an yutahhiruha laha. Imam Nawawi kata ajma'al muslimun, telah sepakat orang-orang Islam dalam mengharuskan baca Al-Quran bagi orang yang tak ada wudu. Wa afdal, dan lebih baik dia bersuci lah, lebih baik dia bersuci. Hak tu tak ada sama Nabi, ijma' lah, memang baca Quran ada wudu lagi baik. Tapi tak ada uduk boleh baca tak? Boleh baca. Mana kita boleh baca? Baca, kita bincang pasal baca. Sentuh lain, baca lain. Baca kita baca gitu lah, kita tak pegang atau kita tengok gitu ke apa kan. Kini sentuh Quran. Sentuh Al-Quran ni. Wa amma mashul mushaf fahamalahu fazahaba, bawa Al-Quran, pegang Al-Quran, faqad zahaba jumhur ulama minhum a'immatul ulama ila tahrim zalik. Empat mazhab kata siapa yang bawa Al-Quran ataupun pegang Al-Quran dia tak ada wudu, haram. Empat mazhab kata haram. Dan depa ada dua dalil. Satu Al-Quran, satu dalil Al-Quran, satu dalil daripada sunnah. Dalil Quran dalam surah Waqiah, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak akan menyentuhnya kecuali mereka yang suci. Okey, tu dalil depa yang pertama. Dalil yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam Sunan Darimi, dalam Muwatta' Malik, dalam Baihaqi, la yamassul Quran illa tahir, dan tidak akan pegang Al-Quran itu, janganlah pegang Al-Quran itu kecuali orang yang suci. Dan empat mazhab kata Al-Quran tak ada wudu, tak boleh pegang. Okey. Tapi ada ulama-ulama lain yang bercanggah dengan pendapat jumhur, seperti mazhab Zahiri, Ibn Hazm Al-Andalusi, salah seorang dari tokoh besar yang setuju kata Al-Quran ni boleh pegang walaupun tak ada wudu. Imam Bukhari bila dia bahas dalam, dia tulis kitab Al-Haid bab nombor 7, dia sebut dalam tu satu persatu kata Quran ni kita boleh sentuh. Dia bawa main pendapat Ibn Abbas, dia bawa main pendapat Ibrahim, dia bawa main pendapat Hakam, dia semua sebut dalam tu kata Quran ni boleh, kita boleh sentuh. Okey, macam mana dia bahas dalil? Okey, kita tengok nah. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya illal mutahharun. Nya tu bukan kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Nya tu dhamir kembali kepada kitabil maknun, kitab yang terpelihara, iaitu Lauhul Mahfuz. Illal mutahharun bukan orang yang suci, malaikat. Dan surah ni, ayat turun kat Mekah. Al-Quran tak ni lagi. Sebab tu kita nak faham apa ni konteks ayat. Kita bukan kata ulama jumhur tu tak faham. Kita nak bincang konteks ayat ni. Okey. Kita nak bincang konteks ayat ni, kita kena tengok dia punya konteks ayat tu, ayat sebelum, ayat selepas. Macam mana? Jadi ayat ni dia cerita pasal Lauhul Mahfuz. Okey. Mutahharun yang boleh sentuh Lauhul Mahfuz, yang boleh pergi tengok di Lauhul Mahfuz illa mutahharun, malaikat-malaikat. Dalam bahasa Arab, mutahhar ni isim maf'ul. Isim maf'ul ni yang disucikan. Kita ni bukan yang disucikan, kita bersuci. Kita bersuci. Bila nak terjemah ni, kita kena faham saraf. Bila kita faham saraf, mutahharun isim maf'ul. Maf'ul ni yang disucikan. Siapa yang menyucikan malaikat? Allah lah. Kita bukan disucikan oleh Allah, kita diarah untuk bersuci. Mutatahharun, bukan mutahharun. Berbeza. Jadi hadis tadi yang kita kata tidak boleh sentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Okey.
hadis tu maksud dia bukan suci tu wudu. Suci tu illa tahir. Tahir tu maksud dia orang yang beriman. Maksud orang Islam. Nak abang atau orang kafir tak boleh Quran. Lagu tu lah. Sebab ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innal mu'min la yanjus. Kata pasal Abu Hurairah kan, sesungguhnya orang yang beriman itu tidak bernajis, tidak najis. Jadi tak najis maknanya dia suci lah. Maknanya suci dia sebab apa? Dia mukmin, orang beriman. Jadi orang beriman boleh pegang Quran. Macam tu lah. Makna kata hadis ni Ibn Hajar dalam Fathul Bari dia kata tak ada satu riwayat pun yang sahih dalam Sunan, kalau dihimpun turuk dia pun sekadar hasan dan boleh ditakwil untuk mengatakan haram. Albani lagi cakap, Albani kata la yujad hunaka nassun sahihun sarih. Tak ada satu nas yang sahih dan jelas fi adamil jawaz masal Quran, dalam fi adamil jawaz untuk kita tidak mengharuskan menyentuh Quran. Tak kira lah waktu hadas besar ke hadas kecil ke, Albani kata tak ada satu nas pun yang jelas yang melarang. Pendapat jumhur tu ada. Tapi Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari bila dia nak syarah hak yang Imam Bukhari dalam bab tu, dia sebut tak ada. Dan Imam Bukhari sendiri pun dia menyeru kepada bara'atul asliyah. Makna kata tak ada lah. Sebab Ibn Hajar bila kita tengok dalam syarah Al-Aini, Ibn Battal, Kirmani semua, dia sebut dia demikian. Ibn Rajab bila dia nak syarah hadis tu, dia buat pendapat banyak ulama yang setuju. Dia sebut, dia sinaraikan nama-nama ulama yang setuju dengan memegang mushaf pada ketika berhadas besar atau berhadas kecil. Dia buat dia kata yang bersetuju Ibn Munzir, Nafi' bin Jabir, Ikrimah, Ibn Musayyab, Daud, Tabari, At-Tahawi, semua setuju. Ulama-ulama yang saya sebut tadi, Ibn Rajab sinaraikan, semua setuju dia boleh pegang. Jadi benda ni yang pertama sekali perlu kita tahu, benda ni benda khilaf. Jumhur 4 mazhab kata tak boleh, lain-lain ulama kata boleh. Dan Islam bukanlah terikat dengan 4 mazhab tu saja. Kita boleh tengok dari segi satu dimensi yang luas. Kalau kita nak faham kata kita boleh, kita kena tahu kekuatan dalil. Dalil makna kata tadi hadis pasal ayat Quran tu bukan cerita pasal Al-Quran, dia cerita pasal Lauhul Mahfuz. Dan hadis tadi ada yang kata lemah, tapi kebanyakan setuju kata hadis tu qabul, boleh diterima, makbul, boleh diterima. Dia boleh, kalau hadis ni boleh diterima sekalipun, diterima sebagai orang Islam tu dia bukanlah tahir tu makna dia mukmin, bukan tahir makna dia tahir makna dia orang tu orang Islam, bukan tahir makna dia orang tu berhudu. Jadi bolehlah pegang, tak ada masalah. Dan antara ulama-ulama yang tak setuju, kita pegang As-Sawri, Syafi'i, Ibn Mubarak, Ahmad, Ishaq, Abu Hanifah, semua 4 mazhab tak setuju lah. Yang tak setuju juga fatwa Arab Saudi, fatwa Azhar pun tak setuju. Dan tapi mereka ada khilaf lah. Khilaf mereka boleh baca tapi tak boleh baca ayat penuh, baca sekat. Dan boleh baca tak lebih, ada yang kata tak boleh baca tapi tak boleh lebih daripada 2 ayat. Ada yang kata boleh baca tapi bukan niat nak baca, niat nak berdoa. Jadi kesimpulan yang boleh kita ambil, benda ni benda khilaf muktabar, masing-masing ada dalil masing-masing, tapi kekuatan dalil ada pada orang yang kata harus pegang Al-Quran ketika hadas besar ataupun hadas kecil. Sebab tak ada dalil kuat yang melarang. Lepas tu kalau kita tengok ayat tu pun diterjemah bukan pada tempat dia. Okey, tadi kita cerita pasal Quran kan. Sebelum kita nak tutup majlis kita sebut sikitlah kalau ada masa pasal kita abang tadi ni. Ni Bible lah. Bible, kitab orang Kristian, kitab orang Yahudi. Dia terbahagi kepada 2 perjanjian. Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama dikategorikan sebagai Taurat. Perjanjian baru dikategorikan sebagai Injil. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Tapi hak ni bukan hak ni yang turun ni. Hak ni yang diseleweng.
Sebab kita yang nak sebut kita buat main ni bukan apa. Sebab bila ni kita cerita pasal kelebihan Quran. Dan ni kita nak compare dengan kitab mereka. Sebab kitab ni orang takut. Orang kata janganlah terjemah dalam bahasa Melayu. Sekali orang Melayu baca habis habislah rosak kita. Yang orang Melayu kita duk baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat tu, iman tak naik-naik. Pi baca hak ni sekali ya. Tukar agama terus. Murtad, takut orang murtad. Jadi kita nak tengok agak-agak hak ni kalau baca boleh murtad ke tak? Kita share sikitlah pakai 10.5 lah kan. Okey, dalam Sifir Takwin ni surah yang pertama. Okey. Dalam chapter, dalam perenggan yang ke-19. Perenggan ke-19, surah yang pertama, perenggan 19, ayat yang ke-30. Dia cerita tentang anak perempuan Nabi Lut dengan Lut. Kaum Lut kan kaum yang songsang kan. Okey, lah ni kita cerita dia. Zaman tu dah semua jadi orang kata gay, lelaki sama lelaki. Anak perempuan Nabi Lut ni pun nak kahwin dengan siapa? Pakat dah kahwin lelaki sama lelaki. Kan? Punyalah nak habang kata kotok, tak kotok. Kita dengar. Wasa'ida Lut min Sawghar wa sakana fi jabal. Telah panjat, telah naik Lut dengan anak-anak dia di Sawghar. Sawghar ni satu tempat di Laut Mati. Di Jordan ada satu tempat di selatan Laut Mati tu, dia panggil nama tempat tu Sawghar. Wa sakana fi jabal. Dia duduk di atas bukit. Wa banatahu ma'ahu, dan kedua-dua anaknya bersamanya. Anak siapa? Kita baca ni terjemahan daripada bahasa Inggeris ke bahasa Arab. Cari bahasa Melayu tak jumpa, nak buat main bahasa Melayu. Sebab mereka takut sangat, jadi orang tak buat lah. Sabah Sarawak ada. Patutnya kita kena terjemah kitab ni. Edak bagi orang Islam baca. Sebab ni senjata utama kita nak lawan mereka. Senjata utama dia macam peluru. Macam saya kata tadi awal, kalau kita baca Al-Quran, abang kata Al-Quran kata orang Kristian ni tak betul. Tak, Quran siapa percaya hang seorang yang percaya, kami tak percaya Al-Quran. Buat main kitab ni dia nak tolak tak boleh. Kitab dia. Tengok macam mana dia gambarkan Nabi Lut dengan anak dia. Wa banatahu ma'ahu, dan kedua-dua anaknya bersama dengannya. Li'annahu qafa an yaskun fi Sawghar, kerana anak dia ni takut, dan dia sendiri pun takut untuk tinggal di Sawghar, satu nama tempat tu. Fakasana fil magharatin wa huwa wa banatahu, dan dia tinggal di satu gua, dia dengan anak dia. Anak siapa? Nabi Lut tinggal dengan Lut dalam satu gua. Wa qala Bikr li Saghir. Bikr ni anak dara, Saghir ni adik dia. Kita nak terjemah Bikr ni, kita kata sulung lah, senang. Bikir ni kalau kita terjemah betul-betul, dia panggil anak dara. Dikata kakak yang sulung, dan kakak yang sulung tu anak dara, tak kahwin lagi lah. Kata kat adik dia, abuna qad syaqa, pak kita ni tua, ayah kita ni tua. Walaysa fil ard rajulun liyadkhulu alaina ka'adatil kull ard. Dia kata di bumi kita ni, di tempat kita ni, tak ada seorang lelaki yang boleh main masuk minang kita, yang boleh masuk main duduk dengan kita, hubungan lelaki dengan perempuan ni seperti tempat-tempat lain. Makna kata zaman tu, di tempat tu saja yang jadi gay-gay ni, tempat-tempat yang Nabi Lut tidak diutuskan, tak ada masalah. Dia nak habaq kata di sini, ini kita cerita pasal ni lah. Okay. Halum nasri abana khamar, lah ni jom kita beli arak, kita bagi pak kita minum. Yang sulung kata dekat adik dia, lah ni kita beli arak, kita bagi pak kita minum. Pak dia siapa dia? Lut, Nabi. Wan nataji'u ma'ahu, dan kita tidur dengan pak kita. Fanuhyi min abana naslan, dan kita hidupkan daripada ayah kita ni keturunan. Faham tak? Faham tak? Ha. Ni yang kata kitab muqaddas ni, kitab yang mulia ni. Anak sulung kata kat adik, lah ni kita beli arak,
kita bagi pak kita minum, satgi pak kita mabuk, kita tidur dengan dia, kita hidupkan daripada pak kita keturunan, zuriat. Fasaqata abahuma khamran fi tilkal lailah, dan maka mereka berdua pun telah memberi minum ayah mereka arak pada malam itu. Wa daqalatil bikru wat taja'at, dan telah masuklah anak sulung tadi dan tidurlah bersama ayahnya, ma'a abiha, walam ya'lam bittija'iha wala biqiyamiha, dan ayah dia pun tak sedar waktu mana perempuan tu, anak dia tidur dengan dia, waktu mana anak dia bangun. Esoknya, wa hadasa fil ghad, dan pada keesokan harinya, annal bikr qalat li saghira, dan sesungguhnya anak sulung itu berkata kepada adik dia, inni qad taja'tu li barihah ma'a abihi, aku tak semalam aku tidur dengan pak aku. Dia habaq kat dia dah, malam aku tidur dengan pak. Nusqiha qamran, lah ni cerita dia lagu ni. Nusqiha qamran lailan aidan, malam ni kita bagi dia minum lagi, fadkhuli wattaja'imahu, hang masuk pula, hang tidur pula. Tuan-tuan dan puan-puan, makcik-makcik adik kakak ni yang dia kata Injil, dia cerita keburukan. Benda ni bukan keburukan Nabi, dia cerita nak burukkan Nabi. Cerita dia benda ni dihasilkan untuk memburukkan agama Allah, tu je, tak ada benda lain. Dan ni nak abang kata, ni peluru berpandu, kalau kena atas kepala mereka memang berkecai. Mereka nak jawab lagu mana ni? Mereka nak jawab lagu mana? Anak pujuk rayu pak, berjimat dengan pak, bukan pak pujuk, anak pujuk. Lepas tu sambung lagi, nusqiha qamran laylatan aidan fadkhuli wa tajib. Okey, lepas tu dia kata, pendekkan cerita sikit, fasaqata abahuma qamran fi latikal layla aidan, ada adik dia pun tidur dengan pak dia macam tadilah. Fahabalatil ibnata Lut min abihima, dan telah mengandunglah kedua-dua anak Lut tadi daripada zuriat pak dia. Contohnya bukan betul lah, cakap macam semangat betul, tapi nak habaq kata ni kitab ni. Fawaladatil bikru ibnatan Mu'ab, dan telah lahirlah anak diberi nama Mu'ab. Anak apa? Anak kau sulung. Anak yang kedua nama dia bin Amun, bin Ammi. Kalau kita kan orang Yahudi, dia nama Benjamin. Ada Benjamin bin apa? Hak ni bin Amun. Bin Amun hak ada lah ni keturunan tu, dia kata mai daripada sini. Siapa kata? Kitab ni kata. Dia kata wa huwa Abu Bani Amun ilal yaum. Sampai hari ini dia kata keturunan, kalau kita ada orang nama bin Amun, keturunan dia mai daripada sini. Punya kotok tak kotok dia duduk cerita pasal ni banyak lagi. Ni kita tengok depan ni. Hak depan ni perbaiki ni. Macam cerita kita kena boleh buat orang kata kursus pula pasal ni. Okey, dan ni cerita pasal Sarah. Sarah apa ni, isteri Nabi Ibrahim. Okey. Dia tua kan, tak ada anak lama. Lepas tu dapat anak Ishak. Dapat anak Ishak tu cerita dia, okey, dalam surah yang sama, perenggan ke-21 ayat yang pertama. Waftaqadatir rabb Sarah kama qal, dan telah menziarahi Tuhan itu Sarah. Tuhan berziarah, Tuhan ziarah Sarah. Fa'ala rabb li Sarah kama takallam. Nak tak sebut tak kamu? Dia kata Tuhan telah buat dengan Sarah seperti mana dia bercakap. Kemudian Sarah pun mengandung. Dia kita catat macam ni, kita catat ni lah. Kita ambil contoh nama lain, kita tak gamak nak sebut. Contoh lain lagu ni. Ahmad, bukan Ahmad, nama Dolah pun tak mau. Awang pi ziarah bedah. Awang ziarah bedah, buat sesuatu kat bedah, tiba-tiba bedah mengandung. Dia kata dekat siapa? Dia bukan kata kat Awang, dia kata dekat Allah. Allah ziarah Sarah isteri Ibrahim, dapat anak. Dia lepas mengandung tu dapat anak nama Ishak. Ni kitab ni. Ni dah kitab. Yang orang Melayu takut sangat kitab ni. Hak ni kandungan dia. Kandungan dia cukup
kotor. Dan sampai hari ini tak ada satu jawapan yang mereka boleh bagi. Mana kata kalau terjemah kitab ni lah kan, buat sunan balik apa semua dalam bahasa Melayu, bagi orang baca, bagi orang tahu. Sebab dia tak ada orang masuk Kristian kerana percaya kepada Kristian. Orang masuk Kristian bukan sebab percaya Kristian, orang masuk Kristian sebab duit. Tak ada orang masuk Kristian duk main cerita, dia kata lah ni sebenarnya aku duk tengok Islam ni rasa pelik sikit, tak boleh pakai, kena masuk Kristian, sebab Kristian nampak lagi celah. Tak, sebab duit. Pergi minta zakat, zakat tak dapat, lambat sikit ke benda ke, nak kena JKK sign, nak kena hak nur sign, nak kena ni sign, tak dapat zakat. Lah kali cabut pergi kat gereja, tak payah JKK sign pun dapat. Lah dia masuk. Sebab tu yang duk berlaku di negara kita murtad sebab tu lah. Kalau depa percaya, depa baca kitab ni, depa nak masuk Kristian tak? Siapa nak boleh tengok? Depa gelar tu nabi. Tiba-tiba depa kata nabi berzina dengan anak dia. Itu ada satu cerita lagi, anak nabi, anak Yakub. Anak Nabi Yakub berjimat dengan mak dia di atas bumbung rumah. Dalam ni juga. Anak Nabi Yakub. Cerita semua Nabi Nuh mabuk sampai telanjang lah apa semualah. Pimai-pimai tak ada Nabi kira nak kutuk ya. Tu tengok, compare tengok hak dengan Quran tadi dengan hak ni tadi. Tapi tu dia kata pelik. Pelik orang takut pasal apa? Yang duk baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat, tiba-tiba takut terbaca hak ni, takut masuk Kristian. Tak. Hasya wa kallah. Benda tu takkan berlaku. Okey, sekadar itu saja kot. 10 kat ke sebelah. Lebih lah. Nanti kita sambung lagi. Saya nak pergi jauh sikit ni, nak masuk, bagi masuk cepat sikit. Kitab tu pun nampak tak banyak lagi. Tapi tengok ni orang tak apa nak amal. Kita tak apa, kita berhenti tang ni dulu lah. Al-Quran nanti kita sambung sikit sunnah, peranan sunnah. Kita nak tahu apa beza sunnah dengan sunat. Kita tengok sikit macam tu. Lepas tu kita nak sebut, tentulah ijma' qiyas semua, insya-Allah kita akan teruskan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.